back to our business perempuan. So malam ni perempuan, tajuk yang saya nak kupaskan kepada anda semua adalah berkaitan dengan hak seorang wanita yang ditinggalkan. So apa hak-hak dia? Hak isteri yang ditinggalkan. Okay, mostly kalau kita cerita tentang rumah tangga ni perempuan, ada orang yang, bukan ada, semua orang kalau boleh dia berharap kahwin ni dia nak happily ever after, macam dalam cerita Cinderella, Snow White dan sebagainya. Kita nak ending kebahagiaan kan. So kita nak semua macam tu. Tapi the realistiknya, the reality yang berlaku adalah ada ramai orang yang mana suami tinggal langsung. Okay, which is saya sepanjang 7 tahun praktis ni perempuan, praktis sebagai peguam syar'i. Okay, buat yang anda yang tak tahu, saya peguam syar'i di negeri Kedah, Pulau Pinang, Perlis dan Perak. Saya praktis 4 negeri ni saja. Negeri lain tak larat nak apply lah sijil. Cukuplah negeri-negeri utara ni saja. Okay, sepanjang 7 tahun praktis ni perempuan, mostly saya boleh katakan kebanyakan kes di mahkamah syariah ni, banyak isu berkenaan dengan suami tinggal langsung. Kahwin, dia ada isu, ada problem, gedebuk-gedebak, isu sikit, lari tinggal. Ada juga yang mana isteri lari pun ada juga. Kan, isteri lari keluar daripada rumah pun banyak juga. Okay, saya boleh kata seimbang. Ada yang suami lari tinggal langsung pun ada, isteri lari tinggal langsung, suami tu pun ada juga. Alright, tapi berdasarkan kepada fakta cerita kita pada malam ni, isu isteri yang ditinggal langsung, ada orang sekarang ni dia tak tahu. Ada yang mengadu, tuan, suami saya lari tinggal, hilang tak tahu pergi mana. Okay, dia dah cari merata dah. So dia tanya kat saya, apa nak buat? Kalau orang tanya kat saya apa nak buat, yang ni yang masalah sikit. Sebabnya saya tidak boleh bagi tahu apa jawapan yang terbaik. Faham? Kenapa? Sebabnya keputusan yang terbaik itu bukan datang daripada saya, tetapi datang daripada pilihan kita sendiri. Boleh jadi benda yang saya tetapkan tu tak rasa yang terbaik untuk anda. Faham? Macam contoh, kalau saya kata suami dah tinggal langsung, apa lagi puan, filekanlah cerai. Tapi saya tak nak cerai. Sebab, faham tak? Jadi sebab tertentu ni ada pada jawapan diri kita sendiri. Kalau orang tanya kat saya, tuan, suami saya dah tinggal langsung, apa nak buat? Pening lah apa nak buat. Of course lah, kita kena tanya diri kita sendiri. Setiap insan ada pilihan. Setiap daripada kita ni ada pilihan. Kita nak pilih untuk buat baik ataupun buat jahat, nak melakukan perkara yang makruf ataupun perkara yang mungkar. Okay? Dalam kehidupan kita ni, kalau suami tinggal langsung, so apa kita kena buat? Kita boleh pilih nak stay bertahan ke, ataupun kita nak pilih untuk bebaskan diri kita. It's all our choice. Okay? It's all our choice. So kita boleh buat pilihan kita sendiri. Kalau sanggup bertahan, okay, menanti dan terus menanti, tak apa, yang tu tak jadi satu kesalahan. Mungkin dengan penantian tersebut ada hikmah di sebaliknya. Kan? Mungkin sebab suami dia masuk dalam hutan, sesat dan sebagainya, tapi disebabkan kesetiaan isteri menanti suami dia. So, okay, so isteri ni teruskan kehidupan macam biasa, seolah-olah ada suami, tapi tak tahu status dia tu. Status dia tu sebab tak diceraikan, jadi dia masih lagi isteri. Okay, dia bukannya automatik. Ada orang tanya, tuan, masa dulu suami kan lafaz taklik, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku, ingat lagi tak masa selepas akad nikah? Kan, suami ada cakap, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan Qamariah berturut-turut. Ni kalau hilang ni, hilang dah setahun lebih dah, lebih daripada 4 bulan. Kan, ada orang tanya, bukan automatik ke? Tak automatik. Sebab anda tengok balik dekat dalam sijil nikah kita tu, sijil nikah anda, ayat yang terakhir dia akan kata apa? Sekiranya aku mengadu, jika sekiranya isteri ni mengadu kepada mahkamah, okay, mengadu kepada qadi, mengadu kepada hakim, maksudnya isteri kena filekan tuntutan cerai taklik tersebut. Okay, dia bukan automatik. So, pilihan maksudnya. Dalam taklik tu pun sebenarnya memberi pilihan kepada isteri tu
nak teruskan perkahwinan, bertahan, bersabar, menanti suami tu pulang, ataupun dia boleh pilih untuk mengadu kepada hakim, adu kepada qadi. Maksud adu tu adalah membuka fail kes di mahkamah. Okey, dia bukannya datang pergi jumpa ustaz mana-mana, ustaz tolonglah lepaskan saya, ustaz tu pun tak boleh buat apa-apa. Kalau datang kepada saya pun, tuan tolonglah lepaskan saya daripada suami saya dah hilang. Tu tak boleh, saya tak boleh lepaskan orang. Saya boleh bantu anda dapatkan perintah tersebut di mahkamah syariah. Yang tu betul. Okey, so cerita kita berkenaan malam ni adalah kalau dalam keadaan isteri yang ditinggalkan. Isteri yang ditinggalkan tu apa hak dia? Yang pertama tu, yang kita ulas tadi ni, hak dia untuk dia pilih. Hak dia untuk dia pilih, sama ada dia nak pilih untuk bertahan, ataupun hak dia untuk pilih membebaskan diri. Alright, dia boleh pilih untuk membebaskan diri. Ini hak yang pertama. Dia tak boleh kita kata, minta cerai saja, hukum dia haram. Tak ada. Cerai hukum dia harus. Hukum dia harus. Kalau dah sampai tahap mendatang mudarat kepada isteri, isteri boleh tuntut perceraian. Sama ada cerai itu secara baik, ataupun cerai itu kalau ditinggal langsung ni, mungkin cerai secara cerai taklik ataupun fasakh. Ini hak seorang wanita. Tidak ada khilaf dalam bab hukum syarak ini. So masih jelas, isteri yang mempunyai hak untuk perceraian adalah isteri yang teranaya dari sudut dia punya kehidupan dia sendiri. So kalau suami ni dah tinggal langsung isteri dia, tapi tak ada pun lafaz perceraian, tak ada pun sijil cerai, apa yang perlu dilakukan adalah dia mempunyai hak yang pertama, hak dia untuk pilih bertahan, ataupun hak dia untuk pilih membebaskan diri dia. Membebaskan diri lah, saya tak boleh nak kata hak dia untuk bercerai, hak dia untuk membebaskan diri. Alright, so dia boleh pilih. Kena tengok kesesuaian. Okey, ada wanita, ada isteri yang dia tak tahu fasah macam mana, cerai biasa macam mana, cerai taklik macam mana. Dia ingat cerai tu hanya lafaz daripada suami sahaja. Suami pun macam tu juga. Ada kebanyakan suami yang dia masih lagi rasakan, kalau aku lari tinggalkan isteri ku ni, dia tak boleh buat apa-apa sebab aku ada kuasa talak. Kan? Biasa yang berlaku macam tu lah. Sebab ada orang dia akan fikir, kuasa talak kat aku, kalau aku tinggal isteri aku pun, dia tak akan boleh buat apa-apa. No, there's no such thing like that. Right? Sebabnya cerai di mahkamah syariah ni ada banyak jenis. Ada beberapa jenis. Yang pertama cerai biasa, yang mana suami akan lafaz cerai. Okay, dia mesti depan hakim lah. Ada lafaz cerai secara fasah, bukan lafaz cerai lah, permohonan cerai fasah. Fasah ni melalui pemisahan daripada mahkamah lah. Cerai taklik, suami langgar janji taklik akad nikah. Cerai li'an, cerai tebus talak. So dia ada macam-macam jenis. Cuma kita kena bergantung kepada kesesuaian fakta kes kita. Maksud fakta kes ni kehidupan kita ni, sesuai ataupun tidak dengan tuntutan ni. Kalau tuntutan yang saya nak failkan ni, adakah dia boleh dapat dengan jayanya? So kita kena tahu benda tu. Faham? Okay, alright. So itu hak yang pertama, hak dia untuk pilih dia nak kekal bertahan, ataupun hak dia untuk pilih membebaskan diri. So far faham? Boleh faham kan? So kalau kata menarik, komen faham, tulislah, tulis. Okay, faham sesangatlah tuan. Tu hak dia yang pertama. Alright. So sambil-sambil tu, siapa yang belum tekan share, boleh tak saya minta yuran dia malam ni adalah tekan share je. Bukan susah pun. Tekan share supaya kita ingat yang ni sebagai satu dakwah sahaja. Okay, dakwah untuk letakkan di Facebook. Sebab perkara ini adalah berkaitan dengan ilmu munakahat. Ilmu munakahat ni maksudnya ilmu berkaitan dengan perkahwinan. Kalau orang yang belum berkahwin, dia mungkin kata, okey, belajarlah sikit-sikit kan. Tapi kalau orang yang sedang mengalami, ataupun dia tahu kawan dia mengalami dan sebagainya kan, dia patut tahu benda-benda macam ni. Dia kena belajar. Dia jangan ingat masa nak pergi kursus kahwin tu je baru nak belajar. Okay, alright. Thank you so much. Macam ni lah saya nak. Tulis komen, faham kan? Oh, best. Alright, kita pergi kepada poin yang kedua. Okay, poin yang kedua,
Hak yang kedua, bila seseorang isteri yang pilih, dia ditinggalkan oleh suami dia, kemudian dia pilih untuk berpisah. Okay. Kalau seseorang isteri yang dah ditinggalkan tu lebih daripada 4 bulan, kita ambil kes cerai taklik lah. Okay, kes cerai taklik yang mana suami tinggal langsung, hilang, right? Dia boleh filekan cerai taklik. Okay, filekan cerai taklik, tapi bergantung kepada lafaz taklik. So setiap orang, kalau kata yang tahun 2000 ke atas lah kot, okay, tahun 2000 ke atas, lafaz taklik ni biasanya baru dah. Okay, dia ada, setiap negeri lebih kurang sama. Jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah turut-turut, kan? Tapi kalau orang yang lama-lama kahwin, dia tak ada lafaz taklik yang begitu. Dia ada mungkin satu ayat je. So yang tu kena tengok kepada setiap lafaz taklik masing-masing. Baik. Sekiranya suami ni tinggal langsung, hilang, isteri filekan cerai taklik, dia akan dibicarakan secara sebelah pihak. Alright, so dibicarakan sebelah pihak. Selesai saja bicara sebelah pihak tu, mahkamah akan benarkan, insya-Allah lah, kalau kata mahkamah puas hati, mahkamah akan benarkan untuk perkahwinan ini dibubarkan. Okey, dibubarkan dalam bentuk perceraian yang merasakan taklik tersebut. Okey, let's say diceraikan lepas, after that, apa hak dia? Hak selepas perceraian. Okey, isteri yang diceraikan secara cerai taklik, okey, cerai taklik, mostly cerainya adalah secara tebus talak, iaitu dia kena bayar RM10. Cuba ambil, siapa kalau kata nak praktis kan, cuba tengok dekat belakang sejen nikah. Ke dah hilang, tak tahu pergi mana sejen nikah hangpa ni. Cuba tengok kat sejen nikah tu kan, ayat yang terakhir biasanya dia akan sebut dan jika sabit aduan tersebut, maka tertalaklah dia dengan talak RM10, talak khul'i. Maksudnya kena bayar duit RM10 kepada mahkamah. Mahkamah akan bagi kepada bekas suami nanti kalau bekas suami tu datang. So duit tu lah RM10 tu, bayaran secara tebus talak. So kalau orang yang dipisahkan secara tebus talak ini, dia akan jadi talak bain sughra. Maksudnya dia tak boleh rujuk-rujuk dah. Dia tak ada talak 1, talak 2, tapi dia kita sebut sebagai talak bain sughra. Dia tak boleh rujuk. Okey. Kalau bekas suami datang, kita pun terpaut hati balik, kena ada akad nikah baru, mas kahwin yang baru. So kalau orang yang diceraikan dengan cerai taklik, tinggal langsung, hilang, cara fasah ataupun cerai taklik ni, dia tak boleh dapat nafkah iddah. Dia tak boleh tuntut nafkah iddah, tapi dia boleh tuntut mut'ah. Okey. So ini hak dia yang kedua. Orang yang diceraikan dengan cerai taklik ataupun fasah, talak bain sughra, okey, dia tak boleh tuntut nafkah iddah. Sebab nafkah iddah hanya untuk wanita yang diceraikan dengan talak 1 ataupun talak 2, kita sebut sebagai talak raj'i. Talak raj'i ini yang boleh dirujuk. Okey, tapi kalau orang yang diceraikan secara talak bain sughra, tebus talak, fasah, kita sebut benda yang tak ada nilai talak ni. Okey, talak bain sughra ni kita tak boleh tuntut nafkah iddah, tapi kita masih boleh tuntut muta'ah. Apa itu muta'ah? Ini hak yang penting. Seseorang yang selepas diceraikan, seorang isteri yang diceraikan, dia berhak untuk dapat muta'ah. Apa itu muta'ah? Biasa dengar tak perkataan muta'ah? Cuba komen. Biasa dengar ataupun tak? Siapa biasa dengar, tulis biasa. Kalau tak biasa dengar, benda apa tu? Tulis je. Cuba komen tengok. Adakah yang tak tahu muta'ah? Lagi saya bagi tahu apa bahasa Melayu dia. Sebab muta'ah ni ada orang confuse. Kadang ada orang dengar, dia kata, "Tuan, ada saya dengar dulu nama dia nikah muta'ah." Oh, nikah muta'ah tu lain. Nikah muta'ah ni maksudnya nikah kontrak. Yang ni hanya pegangan orang yang bermazhab Syiah. Syiah betul, Syiah yang telah difatwakan sesat. Okey, dalam Malaysia ni fatwakan sesat. Alright, Syiah
Dalam Syiah dia ada nikah mut'ah, nikah kontrak. Okey. Nur Kasih Ali kata biasa dengan mut'ah. Biasa. Bagus Nur Azwar. Dia ada banyak A kat situ. Biasa. Maksud dia seronok macam dalam kelas. Kalau tanya budak-budak, biasa dengar tak? Biasa. Setuju tak? Setuju. Macam tu. Ya, dia tulis tu. Ingat Nur Azwar tulis. Biasa dengar. Kan? Saya suka macam tu. Dia lawak-lawak sikit macam malam ni. So, yang nikah mut'ah ni, nikah mut'ah, M-U-T, koma atas A-H, mut'ah, nikah kontrak. Okey. Tapi mut'ah yang saya nak maksudkan ni adalah sagu hati. Maksudnya hadiah. Untung wanita ni dah kena cerai. Cerai dah. Okey. Lepas kena cerai, boleh dapat mut'ah. Boleh dapat mut'ah. Lelaki kalau dia ceraikan, dia tak ada lah dia kena ceraikan sebab isteri tak boleh dapat cerai. Kalau suami boleh lapar cerai, suami pun nak tuntut mut'ah jugalah. Tak ada. Sebab mut'ah ni adalah sagu hati untuk seorang wanita yang diceraikan tanpa sebab munasabah. Dia tak boleh cerai saja boleh dapat. Tak, dia ada ayat yang betul ya, yang panjang sikit. Sagu hati selepas perceraian bagi wanita yang diceraikan tanpa sebab munasabah. Alright. Kalau cerai taklid perempuan, memanglah isteri yang failkan cerai tersebut. Kan, isteri failkan cerai. Tapi kita kena tengok apakah alasan perceraian cerai taklid tu. Cerai taklid ke, cerai fasah ke. Kita kena tengok apa dia punya alasan perceraian yang difailkan. Kalau alasan tu, cerai taklid ataupun fasah ni disebabkan suami gagal bagi nafkah. Okey. Yang tu munasabah ke tak munasabah? Diceraikan tu. Tu diceraikan dengan sebab tak munasabah lah. Sebab dia diceraikan dalam keadaan dia tidak dapat nafkah. Macam mana cerai yang munasabah? Contoh dia macam ni. Suami failkan fasah. Apa tak tahu, suami pun boleh failkan fasah. Contoh suami failkan fasah sebab isteri ni dia ada penyakit kelamin, contoh dia. Okey. So yang tu diceraikan dengan sebab munasabah. So yang tu kita tak boleh nak buat tuntutan mut'ah. Tapi kalau isteri yang kena cerai luar mahkamah, duduk dekat rumah kan, contohlah bergaduh, cerita pasal apa, hang curang, aku curang, hang curang, aku curang. Okey, so cerita tuduh curang mencurang ni. Alright. So kemudian suami tersebut, saya lepas, aku ceraikan hang dengan talak satu. Contoh dia. Okey, kalau kita pun dilepaskan. Bila kita lepaskan tu, memang asbab kepada pergaduhan tu cerita tentang curang mencurang. Tapi disebabkan perbuatan suami ni, dia lafaz cerai luar mahkamah, dia tak boleh dikira sebagai sebab munasabah. Okey? Faham? Kena bagi ada demonstration lagi, kena bagi demo lagi. Boleh kot no? Cukup lah. Penat kat aku ni. So biasa sebab saya kena bagi situasi yang selalu berlaku kan. Kalau situasi yang selalu orang tanya, bergaduh dekat rumah, lafaz cerai, and then nak tuntut mut'ah. Lepas tu ada orang kata, suami kan kata, tuan, masa apa pula dia nak dapat mut'ah? Masa apa pula kita nak kena bagi duit sagu hati, sedangkan dia yang failkan perceraian? Biasa dengar tak ayat macam tu? Saya selalu sangat dengar perempuan cerita yang mana suami kata dia ni tak layak dapat sebab dia dulu yang minta cerai. Dia dulu kata tak mau tuntut apa-apa, ni tiba-tiba tuntut pula. Biasa dengar tak? Biasa dengar tak? Right. So inilah antara alasan kenapa isteri masih boleh tuntut masih boleh tuntut mut'ah. Sebabnya perceraian tu dilakukan tanpa sebab munasabah. Macam mana nak munasabah tu? Bila ada rekod dekat dalam mahkamah. Perceraian cara sebab isteri. So yang tu adalah rekod penting yang mana yang boleh menyebabkan isteri tak boleh dapat tuntutan mut'ah tersebut. Kalau isteri nak tuntut mut'ah, diceraikan tu tengok pada alasan. Kalau yang failkan tu contohlah kan, fail cerai biasa, isteri failkan perceraian section 47, setuju nak bercerai. So cerai cara baik, kemudian suami pun, bekas suami ni anggap macam ingat selesai cara baik, tak ada apa dah. Tiba-tiba datang tuntutan mut'ah.
So still yang tu dikira sebab tanpa sebab munasabah, walaupun mungkin atas persetujuan bersama. Sebab tidak ada rekod yang mengatakan isteri ni tak layak untuk tuntut mut'ah tersebut. Clear? Sebab biasa orang bercerai, dia akan tulis alasan perceraian tu tak sefahaman saja. Okay, setuju, sama suka, setuju cerai. Tiba-tiba lepas tu dapat mut'ah. Setiap wanita yang bercerai ni, dia layak untuk dapat mut'ah perempuan. Melainkan dapat dibuktikan dia diceraikan tanpa sebab, diceraikan dengan sebab munasabah. Munasrawak kan. Allah, ayam saya dah agak sekejap lagi lah. Okey, itu benda yang kedua. Hak yang kedua, iaitu hak seorang isteri yang ditinggalkan langsung, dia boleh tuntut mut'ah. Duit sagu hati, duit weh. Tapi kita kena ingatlah, kita pergi ke mahkamah, okay, kita tuntut mut'ah tu bukan sebab kita mata duitan, okay, tapi sebabnya kita tuntut hak kita, hak anda, right? Anda wanita yang bergelar sebagai isteri yang diceraikan, anda ada hak untuk tuntut mut'ah tersebut. Anda tidak boleh dikatakan sebagai mata duitan. Kalau dituduh sebagai mata duitan, maka kita seolah-olah menuduh yang kita seolah-olah menuduh Islam ni tak adil. Sebab benda ni ada dalam syarak, ada dalam Quran. Okay? Benda ada dalil. Takkan kita nak kata oh tak boleh. Takkan kita nak kata benda ni tak munasabah. Tak boleh, sebab benda ni memang ada ketetapan dalam Quran. Seorang wanita yang diceraikan, dia layak untuk dapat mut'ah. Jadi kita tak boleh kata wanita yang tuntut mut'ah ni mata duitan. Kalau saya, ada orang lelaki kata macam tu, saya akan kata directly, kalau tuan nak kata benda ni tuntut mata duitan, okay, tuan seolah-olah nak mengatakan benda ni salah dekat dalam Quran. Sedangkan benda ni, ayat ni jelas. Okay, good alright. Cuma kita kena tengok pada jumlah yang munasabah. Anda mungkin boleh tuntut berapa jumlah dia, tak kisahlah, ikutlah nak tuntut banyak mana pun. Tapi kita kena ingat, lagi tinggi kita punya tuntutan, lagi tinggi kita punya beban untuk membuktikan benda tu dalam mahkamah. Okay, dapat, tetap dapat, insya-Allah dapat. Tapi belum tentu kita tuntut banyak tu kita akan dapat banyak tu. Okay, alright, itu yang kedua. Hak yang ketiga, saya pergi 3 juga, 4, 3 lah Hak yang ketiga, seorang isteri yang diceraikan, yang ditinggal langsung. Hak dia yang ketiga adalah hak yang paling penting pada saya, hak harta sepencarian. Pada saya, hak harta sepencarian. Kalau seorang isteri yang ditinggalkan tu, laki dia hilang langsung, okay, dia masih boleh tuntut harta yang dibeli oleh suami dia, sebagai tuntutan harta sepencarian. Harta sepencarian ni maksudnya harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan. Kalau harta yang dibeli sebelum perkahwinan, ataupun harta yang diwarisi, maksudnya ayah mati kita dapat pusaka ke, kan, ataupun kita dapat hibah, okay, kita dapat hibah daripada siapa-siapa ke, yang tu kita tak dikategorikan sebagai harta sepencarian. Okay, kita tak boleh kata yang tu harta sepencarian. Harta sepencarian dia mesti harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan, sama ada suami beli ataupun isteri beli. Okay, tapi dia ada tapi, dia tak boleh habis ayat macam tu saja, kena ada tapi. Tapi kalaulah harta yang dibeli tu sebelum kahwin, contoh dia suami beli rumah sebelum kahwin, okay, isteri lepas kahwin tu dia cuci kaki masuk rumah, okay, so yang tu kita tak boleh declare yang tu harta sepencarian. Okay, tak boleh kata yang tu harta pencarian. Tetapi nak dijadikan cerita, isteri ni buat keluar duit. Dia buat keluar duit dia, dia renovate, dia tambah bumbung ke, tambah dapur ke, perbesar bilik air, besar jamban ke, buat masuk bathtub ke, tak kisahlah, apa jua benda yang kita namakan sebagai memajukan, memajukan harta. Macam semalam, saya ada satu kawan saya, dia datang rumah untuk dia beli kat saya diffuser. Saya ada jual produk diffuser aromaterapi.
produk saya sendirilah, Belantara Spermnya. So dia datang, and then dalam masa dia datang tu saya jual tu, dia ada minta, dia tanya pandangan sekali tentang pakcik dia. Dia kata, pakcik dia kata, pakcik dia ni ada problem yang mana suami isteri dia ni ada tanah. Dia kata isteri dia ni ada tanah, kemudian makcik dia ni minta pakcik dia buat rumah. Pakcik dia buat rumah. Pakcik dia ni dah pencen tapi ada duit, kemudian dia buat rumah. So dia bangunkan rumah atas tanah isteri. Tanah tu adalah tanah isteri dapat melalui pusaka. Okey, dapat melalui pusaka, bukan dibeli. Jadi 100% atas nama isteri. Kemudian dia buat rumah tu, and then sekarang ni dia kata makcik dia ni duk minta nak cerai. Dia buat macam-macam problem. Jadi dia kata pakcik dia ni risau. Risau sebab dah buat keluar duit. Jadi rumah tu macam mana? Jawapan saya adalah tak ada masalah, sebab yang tu dia boleh dituntut sebagai harta pencarian. Sebabnya asasnya pakcik dia tu mungkin tak boleh tuntut, sebab tanah tu tanah pusaka. Tanah pusaka yang diletakkan atas nama isteri. Jadi dia memang tak boleh tuntut sebagai harta pencarian. Namun disebabkan membina rumah, duit buat keluar, upah orang buat rumah, naik rumah atas tanah tu, itu kita panggil memajukan, renovate, memajukan. Okey, kalau katalah rumah tanah ni senang sangat kan. Okay, kalau tengok kereta macam mana? Kereta apa yang boleh memajukan? Bawa pula tukar sport rim. Tu semua tu kan memajukan. Bubuh spoiler, kan? Tengok siapa punya sumbangan lah, kita nak tengok. So yang tu isu kalau kata harta yang dimiliki secara warisan, harta yang dimiliki melalui hibah, ataupun harta yang dimiliki melalui pembelian sebelum berkahwin. So kalau kata dimajukan, boleh tuntut. Alright. Jadi hak yang ketiga bagi isteri yang ditinggalkan secara langsung, hak dia tetap ada tuntutan harta sepencarian. Okay, harta sepencarian dia tetap ada hak. Walaupun suami dia tu tinggal langsung, dia masih berada di rumah dan mengerjakan dia punya tugas dia sebagai seorang suri rumah, contoh dia. Tugas dia sebagai seorang isteri, kadang-kadang dia buat basuh baju dan sebagainya. Okay, jadi dia buat benda tu semua. Walaupun mungkin dia tak buat keluar duit, dia tetap boleh tuntut harta yang dibeli oleh suaminya. Walaupun laki dia ni lagi tinggal langsung pun, tak ada isu, dia masih boleh tuntut harta sepencarian tersebut. Clear? Faham? Kalau faham, bagus. Alright. So kalau faham, saya cukup korang 3 je lah. Yang pertamanya, hak isteri tinggal langsung, dia ada hak untuk dia pilih untuk terus bertahan dalam tempoh perkahwinan, ataupun dia boleh pilih untuk bercerai, berpisah. Mencari kebahagiaan dia sendiri. Yang keduanya, hak dia untuk mendapat mut'ah. Alright, hak dia untuk mendapat mut'ah ada. Dan yang ketiga, hak dia untuk mendapat harta sepencarian. Okay, so 3 cukup lah. Banyak-banyak lagi hampa pening pula, kan? Okay, saya akan ambil soalan. Anda boleh letak soalan. Terima kasih Nur Kasih Alia faham. Thank you so much. Minum air dulu tuan. Saya nak pergi ambil air Ustaz. Hampa boleh tulis dulu. Tulis soalan. Thank you so much Nur Kasih. Aduh, Nur Kasih. Jangan. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Penat perempuan. Dia sebab kerana mengah lagi. Saya makan laksa malam ni. Letih. Favourite saya daripada kecil sampai sekarang. Nombor 1, laksa. Sesuailah dengan saya sebagai orang Penang dan bercampur perlih ni. Okay, alright. So, masih belum terlambat kau kan, kalau saya nak ucapkan salam kemerdekaan kan. Tahun ke-64 lah, 64 tahun dah kita merdeka kan.
Bunda senyum riang menerima bahtera merdeka. Putra putri sayang, putra putri sayang sedang berjuang. Duhai ibu pertiwi. Okey, soalan Nur Azwa. Fasah boleh tuntut mut'ah ke? Wah, saya dah jawab tadi kan. Boleh. Bergantung kepada isu tuntutan. Isteri tuntut fasah sebab apa? Sebab suami ke ataupun sebab isteri tu sendiri? Mustahil lah sebab isteri sendiri kan. Mostly kalau orang tuntut fasah ada sebab suami tak bagi nafkah, suami kena penjara, suami pukul kan, isteri mental torture, tu semua boleh, tak ada isu. Kalau yang penting telah disabitkan. Nak tuntut mut'ah ni dia bukan dalam tempoh perkahwinan, dia mesti syarat dia kena diceraikan. Satu, syarat untuk dapat mut'ah ni dia mesti kena cerai. Yang keduanya, dia mesti berlaku persetubuhan dalam tempoh perkahwinan. Kalau orang yang tak bersetubuh langsung nak tuntut mut'ah, tak boleh perempuan. Syarat dia mesti disetubuhi oleh suami dia, baru dia boleh dapat mut'ah tersebut. So macam mana nak buktikan? That's why kita antara salah satu faktor yang kita tengok dalam mut'ah adalah bilangan anak. Kan? Anak bukti. Nak bukti macam mana lagi kan, takkan nak tunjuk CCTV pula. Izzara Insyirah, faham tuan. Hihihi. Tahulah demo tu nak prepare lah kan. Okey, Haiza Yunus. Right. Kalau suami pernah beri isteri duit dalam akaun lama dulu, contoh 2016, bagi akaun isteri duit dalam akaun lama dulu. Okey. Kemudian tahun 2021 dia tinggalkan isteri tanpa nafkah berbulan-bulan. Bagi suami, dia kata tak perlu beri dan dia tak salah sebab dia dah beri duit dulu pada 2016 tu untuk buat belanja. Boleh ke tuntut taklik? Jawapan dia boleh kalau duit tu dah habis. Kan, duit tu 2016, kalau 2016 tu dah tak ada dah duit tu. Kan, tak ada duit dah dalam tu, kita duk guna duit kita sendiri je untuk bayar nafkah everything. Nafkah ni kita kena ingat dia bukan wang ringgit semata-mata, tapi dia bab rumah, bayar macam mana, sewa ke, bayar beli ke kan. So kita kena tahu isteri tanggung ke ataupun suami yang tanggung. Satu, perbelanjaan rumah, bayar elektrik, air dan sebagainya. So suami bayar ke isteri bayar? Pun kita kena buktikan juga benda tu. Kalau kata kita isteri ni bayar, kita kena buktikan benda tu. Makan minum, kalau kata suami tinggalkan tanpa dah berbulan-bulan tak dapat duit, makan tu kita tanggung sendiri. So kita kena buktikan bagaimana kita tanggung makan minum kita tu sendiri. Datang daripada mana sumber pendapatan kita tu? Kerja. So kita buktikan pekerjaan kita, gaji kita. So yang tu semua tu adalah pembuktian. Pakaian ni mungkin bukan baju hari-hari, tapi at least spender ke kan. Apa lagi? Tu ubat gigi. Kerana orang tak perasan tau, makeup ni pun pakaian. Ada suami kadang dia berkira bab ni. Makeup tak pernah beli, dia kata makeup dia bukan nafkah. Makeup ni pakaian perempuan. Saya katakan tu terang, makeup ni pakaian bagi seorang wanita tu. Okay? Jadi dia kena bagi provide benda ni. Kalau suami tak tahu nak beli makeup, kalau tanya saya sendiri pun tak erti nak beli makeup ni, saya bagi duit je lah. Senang kan, apa susah bagi duit je, beli. Kita bayar hal lain, rumah apa semua ni, duit medlin ke apa, belilah. Kau nak beli apa? Nak beli ni, okey, ambil duit. Senang. Nak beli apa barang, kalau susah sangat nak tolong nak pergi Watson ke, nak pergi Guardian ke apa kan, Shopee kan ada. Belilah apa pun, terpulang lah, whatever lah kita nak beli tu, asalkan kita dah provide everything ke situ. Good? Good. So ada saya pernah ada satu kes yang mana macam ni juga, macam Puan Haiza punya pertanyaan. Dia kata suami dia
tak setuju untuk kata dia tak provide. Dia kata duit dia ada bagi, tapi duit yang dia bagi tu bukan dalam bank, bukan duit yang boleh diakses oleh isteri dia. Duit tu dia masuk dalam ASB. Perempuan, kalau duit tu dalam ASB suami, macam mana nak buat keluar? Faham tak? Suami dia kata masuk dalam ASB. Dah lah satu dia ASB tu ASB suami, tahu pun tidak. Tu masalah dia. Kan? So kita kena tahu duit tu mesti kita dah ada lagi untuk digunakan, so kita boleh gunakan. Arishal macam mana nak sebut ni? Arisha Irdina, saya ingat L tu. Arisha Irdina Syafawati, printing. Printing. Ada kes pernah dengar macam ni. Kes yang saya dengar ni, pihak lelaki geram, dia minta hak rumah, dan pihak lelaki juga minta tebus talak kalau nak cerai. Itu perkara biasa, Puan Arisha Irdina. Itu perkara biasa. Kalau kata suami yang geram macam ni, dia nak minta hak rumah, nak minta tebus talak, nak minta tak ada masalah. Kalau kita bersetuju, kita boleh bincang cara baik, selesai, kita pun setuju nak bayar tebus talak, selesai lah, tak ada isu lah. Tapi make sure benda yang kita minta tu bukanlah dengan niat untuk kita menganiayai, nak balas dendam. Dalam isu rumah tangga ni, kita tak boleh ada niat untuk buat satu benda tu nak membalas dendam. Tidak ada perkara yang berkaitan dengan dendam dalam rumah tangga ni sepatutnya. Bila dah selesai bercerai, kita tak boleh ada sifat dendam tersebut. Saya kena bagi nasihat macam ni lah. Tuan, saya ada cadangan. Nur Azwar ada cadangan ni. Hak mut'ah untuk isteri yang masih suci. Isteri tuntut fasah, layak ke tuntut mut'ah? Cadangan ke soalan? Macam pelik. Saya ada cadangan. Hak mut'ah untuk isteri yang masih suci. Isteri tuntut fasah, layak ke tuntut mut'ah? Bila masa pula hak isteri yang masih suci? Maksudnya isteri yang, apa yang maksud isteri yang masih suci ni? Tak faham. Ada isteri yang tak suci ke? Hak isteri, tak ada title isteri suci tak suci. Kalau isteri tu yang dah, saya anggap macam suci ni mungkin lawan dia menopause lah kan. So yang masih datang haid, yang dah putus haid, kalau menopause, layak tak untuk mut'ah? Boleh, tak ada masalah. Yang penting syarat dia nak tuntut mut'ah ni, macam saya kata tadi, mesti berlaku perceraian, cerai tu tanpa sebab munasabah. Dan yang ketiga, mesti berlaku persetubuhan. Mesti berlaku persetubuhan dalam tempoh perkahwinan. Macam mana suci? Kalau isteri yang tak disetubuh langsung, dia tak boleh tuntut mut'ah, tapi dia boleh dapat kembali mahar misil dia. Dah boleh 7 soalan lagi ke? Tujuhlah soalan tersebut. Gurau-gurau saya nak menenangkan keadaan gitu. Hanizah Kadir, KDR, Kadar ke Kadir ke ni? KDR lah. Hanizah KDR. Kalau suami tinggalkan isteri atas rela dia, tapi bila mak dia tanya, dia cakap isteri yang halau, tapi ada bukti yang dia tak nak tinggal dekat rumah isteri. Dia manipulatekan cerita supaya keluarga dia cakap si isteri ni tak bagus, supaya nampak dia je betul. Sekarang dah tak tinggal bersama 3 bulan. Nafkah pun tak diberi 4 bulan. Adakah boleh bercerai fasah? Jawapan dia, boleh sesangat. Boleh kalau nak filekan. Tapi pada saya, kalau nak lebih strong sikit kan, puan tunggu sikit lagi boleh tak? Sikit je lagi. Kalau kata 4 bulan tu memang betul tak dapat, nafkah pun dah tak dapat, sebenarnya dah cukup syarat dah untuk isteri tu untuk fasah. Boleh dah. Tapi kalau saya suka tunggu sampai 5 bulan.
Depends lah, tapi dah cukup dah syarat tu. Tak kisahlah, regardless lah Puan Liza cerita tentang apa, dia kata isteri halau ke whatever ke kan. Yang tu rumah, yang penting rumah tu rumah kelamin. Dan rumah kelamin tersebut siapa yang tanggung? Kalau isteri yang tanggung, so maksudnya isteri yang menunaikan nafkah untuk diri dia, bukan suami yang tanggung. Kalaupun rumah tu adalah rumah yang dibeli oleh isteri, sewa pun atas nama isteri contohlah kan, benda tu sepatutnya mesti suami bayar juga. Kalau rumah tu suami tinggal bersama, sebab nafkah tempat tinggal adalah tanggungjawab suami. Kalau suami tinggal di rumah yang isteri beli, dia kena bagi tahu, kena ada perbincangan. Okey, saya mungkin tak tak mampu nak bayar sewa banyak, tak mampu untuk bayar bulanan macam awak contohlah kan. Isteri beli rumah ni mahal duduk, tapi suami ni mungkin tak berkemampuan sikit. Jadi suami ni kata, tapi saya nak bayar juga separuh ke, contoh dia nak bayar 1/3 ke, whatever. Kalau kata anda setuju, anda redha, sebab dia nak duduk dekat rumah yang anda beli, jadi anda boleh consider, anda boleh terima, nak terima sikit boleh, nak terima banyak pun boleh. Ataupun anda setuju, anda redha, tak mau terima apa, tak apalah, abang tak apa, saya bayar setiap bulan rumah ni, tapi abang tolong bayarkan bil elektrik dan sebagainya. Kalau anda setuju yang tu pun dah consider sebagai nafkah di provide. Okey, tapi kalau katalah memang duduk kat rumah isteri, okey, lepas tu buat alasan, kata suami isteri halau ke whatever lah kan, tugas dia masih lagi kena providekan liability. Maksudnya bayaran, bukan liability, pembayaran utility. Okey, utility macam bil elektrik tu masih lagi tanggungjawab dia. Sebab isteri ni, dia tak disabitkan nusyus, dia tetap layak untuk dapat keperluan nafkah tersebut. Okey, good kan? Oleh kan? Clear kot saya cerita. So boleh tuntut fasah tu Puan Hanizah. Saya tak, lagi ada orang kata, oh ini saya ni macam duk suruh orang. Tak, saya hanya bagi jalan saja. Kalau orang tanya, saya kata boleh. Tapi atas masing-masing. Kalau anda rasa macam nak berbincang lagi, boleh, tak ada hal bincang. Kalau ada peluang untuk berbaik balik, boleh baik balik. Semua ni atas pilihan kita. Kalau anda rasa macam dah tak tahan, dah tak boleh nak teruskan, tidak ada orang pun boleh halang. Sebab itu adalah hak anda. Hak anda sebagai seorang yang berada dalam tempoh perkahwinan. Anda yang lebih mengetahui latar belakang suami, kehidupan anda dengan suami, anda sendiri yang lebih mengetahui. So anda yang boleh tentukan segalanya. Betul kan? Haiza Yunus, kalau isteri tuntut cerai taklik dan dalam proses mahkamah, bolehkah tinggal bersama suami atau kena tinggal berasingan? Isteri tuntut cerai taklik dan dalam proses mahkamah, jawapannya masih boleh tinggal sekali. Okey, sebab dia masih lagi suami isteri. Masih lagi suami isteri. Sehinggalah mahkamah dah sabitkan jatuh, contohnya jatuh sabit cerai taklik tersebut, yang tu dah tak boleh dah. Okey, dah tak boleh duduk sekali dah. Kena tinggal berasingan. Tapi kalau masih dalam proses, boleh duduk sekali lagi, tak ada masalah. Sebab tak ada isu berkaitan dengan ketetapan dah cerai ataupun belum. Alright. Tapi kalau ada orang yang suami dia lafaz cerai luar mahkamah kan, suami dia sebut dekat luar mahkamah, kemudian dalam tempoh nak ke mahkamah kan, mungkin dia dapat tarikh panjang, lambat. Jadi kita tertanya-tanya, aku ni nak duduk kat rumah sekali ke nak duduk berasingan? Jawapannya adalah dia masih boleh duduk sekali lagi, tapi sebaiknya duduk berasingan bilik. Kalaulah lafaz tu memang suami dia mengaku dia ada lafaz talak 1 ataupun talak 2, dan dia nak bersama dengan isteri, perlu ada lafaz rujuk. Perlu berlaku lafaz rujuk tersebut terlebih dahulu. Okey. Tapi kalau untuk
duduk tu serumah, dia berasingan. Kalau dalam keadaan ragu-ragu, pilihlah jalan yang selamat, iaitu berasingan terlebih dahulu. Faham? Sehinggalah diyakini sah ataupun tidak cerai tersebut. Okey, Arisa Ildina ada soalan lagi. Tuan Fahmi nak tanya, kalau pihak defendant dan tahap hutang perhakiman, kemudian dalam tempoh untuk bayaran langsam, tapi pihak defendant masih gagal buat bayaran penuh seperti yang diperintah, dan memang dah tahap ke penjara dah, tapi masih gagal buat bayaran, betul ke bila kita nak defendant di penjara, kita plaintiff yang perlu tanggung segala makan minum di masa tempoh dalam penjara? Jika plaintiff yang kena, berapa bayaran dalam satu hari? Ush, ini berat sikit ni. Saya tak pernah dengar lagi lah. Kita pula nak kena tanggung kan. Biasanya kalau orang yang duduk dalam penjara, makan minum dia adalah tanggungan kerajaan. Dengan kerajaan. Kerajaan yang bekalkan makan tu. Oh, sedap banyak ah. Duduk dalam penjara, kita pula nak kena tanggung. Tu boleh order macam-macam lah. Tak ada, no such thing like that lah. Wallahualam lah kalau kata ada polisi baru. Tapi saya ingat saya tak pernah dengar lagi lah kata duduk dalam penjara, kita pula, hak yang plaintiff ni pula nak kena tanggung. Tak. Okay. Kita mungkin boleh pergi ke penjara untuk melawat. Pergi melawat, kemudian kita nak bagi, dia tak bagi untuk kita bagi duit. Dia bukan macam kita pergi melawat anak dekat hostel. Anak dekat hostel mungkin kita boleh pergi bagi duit. Ni belanja untuk Along, minggu ni ikut nak pergi makan ke, nak beli apa-apa, nanti outing apa kan. So yang tu lain. Ni penjara. Penjara tak ada boleh bagi duit macam tu. Kalau ada undang tu nak buat apa? So mungkin kita boleh beli makan ke apa dekat dalam tu jugalah. Dia bukan boleh bawa masuk dia makanan daripada luar. Kalau ada macam tu, saya rasa ramai food panda pun pakai duk tunggu kat luar depan penjara. Tak logik lah, tak payahlah mengarut tu puan. Saya tak tahulah jika nak kena bayaran dalam satu hari ni. Saya rasa tak betul ni puan. Tak pernah dengar lagi lah aku. Cadangan saya tadi lepas ni buka topik bincangkan isu isteri yang belum disentuh sepanjang perkahwinan. Aku punya ada fikir dia ni cadangan ke soalan? Cadangan topik untuk live. Macam tu. Isteri yang belum disentuh sepanjang perkahwinan, hak-hak dia macam mana? Okey, InsyaAllah. Thank you so much Azwa. Sebab tajuk yang bagus. Tajuk yang bagus. Tapi mostly saya rasa isteri yang belum disentuh ni biasanya orang yang baru berkahwin kot, kan? Baru berkahwin. Saya pernah ada satu kes macam tu dulu, iaitu seorang isteri, dia baru sangat kahwin, tak sampai pun setahun, tak dan sentuh pun. Bukan tak ada sentuh apa, suami je kahwin je, suami tak sentuh pun dia kata. Kemudian dia buat tuntutan mut'ah. Dia kata tak boleh lah. Saya pernah ada macam tu. Tapi kita ada buat tuntutan lain. InsyaAllah saya akan kongsikan benda ni. Thank you so much Azwa, Miss Azwa. Hanizah KDR, rumah tu masih rumah ibu bapa saya. Sebab ada berlaku pertengkaran sikit tu yang dia keluar terus. Sebab mahkamah tak buka, jadi boleh lakut sampai 5-6 bulan. Kalau dikira balik memang dah 4 bulan lah tak bagi nafkah. Hari tu suami nak berdamai, tapi lucunya dia nak report polis untuk berdamai kalau saya tak nak berbaik dengan dia. Report polis. Polis boleh buat apa? Lawak tu. Saya cuma tak nak teruskan hidup dengan dia sebab dia tak bertanggungjawab, sebab duk sibuk jaga hati mak dia, adik ipar masuk campur dalam rumah tangga. Susah lah sikit kan. Tak apalah. Kita kalau kata boleh cerai cara baik, bercerailah cara baik. Dan bagi tahu kata utamakanlah mak awak. Mungkinlah kan, sebab mak perlukan ada orang yang nak kena jaga ke kan. Ikutlah, anak lelaki ni payah sikit, dia banyak tanggungjawab. Kalau dia mampu, dia pikul tanggungjawab dengan baik, insya-Allah dia boleh jaga isteri, dia boleh jaga mak dia sekali kan? Okey, Mami Erin, kalau rumah sewa dan bil utility isteri bayar,
tapi suami balik sekali sekala je. Macam mana tu tuan? Wajib suami bayar atau memang patut isteri yang bayar sebab suami datang sesekali sahaja? Sesekali ku rasa teringin. Jawapannya adalah sesekali ke, sesekala ke Puan Mami Erin, wajib untuk suami ni bayar utility tersebut kalau isteri tu gunakan. Basically kalau kata yang ni sesekali kan, biasanya orang yang PJJ, contoh dia, suami kerja dekat Kuala Lumpur, isteri kerja duduk semua dekat Kedah, anak semua duduk dekat Kedah dengan isteri. Suami ni sebulan sekali saja balik, ataupun kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan sekali pun balik. Contoh dengan. Jadi isteri ke kena bayar utility tu? Tak. Yang wajibnya adalah suami tu yang kena bayar, sebab itu adalah nafkah yang dia perlu bertanggungjawab ke atas tanggungan dia. Bukan sebab orang tu guna, orang tu bayar. Tak, yang ni bukan rumah sewa zaman bujang. Zaman bujang mungkin macam tu, tong-tong. Yang tu cerita lain. Yang tu zaman bujang cerita lain. Bila dah kahwin, kita kena pikul tanggungjawab tersebut. Melainkan isteri kata, tak apa abang, saya faham, mungkin abang sempit, abang tanggung tanggung bab makan minum ni. Tak apa, saya bayarkan sebab saya guna. Contoh dia elektrik. Kalau anda setuju, okey, fine. Okey, yang tu memang keredoan anda sendiri. Tapi kalau cerita tentang tanggungjawab ni, tanggungjawab siapa? Walaupun mungkin suami ni sesekali saja balik rumah, dia tak guna pun elektrik, dia tak guna pun aircon dan sebagainya, dia tetap menjadi kewajipan bagi diri dia provide nafkah tersebut. Ini kita sebut sebagai nafkah tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal ni bukan sekadar bayar sewa rumah, bukan sekadar bayar bulanan bil, bayar bulanan dekat bank sahaja. Dia termasuk dengan elektrik, air dan segalanya. Yang penting lah, Astro tak, Unify tak. Yang penting tu bil api dengan bil ayam. Bil api, apa faham tak bil api? Kami orang utara ni, kami ganas sikit, kami pakai api. Bil elektrik lah. Cuma kalau kata tinggi tu, suami kena bagi nasihat lah kepada anak isteri. Hampa ni aku duk bayar bulanan tinggi, hampa duk guna aircon sedia-sedia 24 jam. Contoh. Okay, kurangkan sikit penggunaan. Contoh. Okay, boleh faham Mary ni? Betul Hakim ni cakap saya ada bukti. Terima kasih Tuan Arya datang. Okey. Pergi kerja. Mengusik anak dia. Si isteri dah cakap macam tu, pisah dengan cerai dengan cara baik, tapi dia tak nak bercerai. Katanya dia nak hubungan tu gantung tak bertali. Suami suruh urus perceraian tu, tapi tiba-tiba je ubah fikiran lepas minggu sebab adik dia asuh cakap tak boleh cerai, sebab konon isteri tak senang nak minta cerai. Sebab isteri tak senang nak minta cerai. Tak faham. Tak apalah. Okay, insyaAllah lah. Yang tu cerita lain. Okay, alright. Zaman bujang tintong, zaman kahwin tenteng. Oh, ada istilah tu Cik Hakim. Tenteng. Tenteng tu bukan mainan tu ke? Jengket-jengket tu. Macam lah. Okay, alright. Elok pukul 10 dah. Thank you so much. Alhamdulillah, selesailah kita pada malam ni. Okay, clear lah. So, thank you so much kepada anda semua. Hopefully perkongsian saya malam ni berkaitan dengan hak isteri yang ditinggal langsung ni. Ini 3 perkara, kita ulang balik. Iaitu yang pertama, hak dia untuk pilih. Hak dia untuk pilih sama ada dia nak kekal dalam perkahwinan tersebut, ataupun hak dia untuk pilih membebaskan diri dia. Yang keduanya, hak dia untuk mendapat mut'ah. Isteri yang ditinggalkan langsung, dia tetap layak untuk dapat sagu hati selepas cerai. Yang ketiga, isteri yang ditinggal langsung,
dia tetap ada hak untuk dapat harta sepencarian. Okay? Alright, thank you so much kepada anda semua. Lambat masuk, so merapulah sikit. Nanti dengar lain. Thank you Cik Hakim. Lama tak nampak Cik Hakim kan. Cik Hakim kerja kono, busy sekarang ni. Alright, itu saja daripada saya. Soalan tuan. Nur Kasih Alia, soalan tuan. Apa soalan? Soalan. Nanti tengok balik Saya pun tak tahu apa dah. Okey, pukul 10 dah. Thank you lah. Cukup lah kot. Penat dah ni. Selamat malam saya ucapkan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat berhari Minggu. Stay safe everyone. Jangan anggap kita dalam keadaan yang dah okey sekarang ni. Saya dah tak tahan, tak larat dah nak dengar kisah orang yang meninggal, orang yang ditidurkan ni. Saya cukup seram. Tambah-tambah bila ada kenalan rapat pula yang meninggal. Ya Allah, sebab perempuan. Saya tak tahu nak kata apa. Okay, tadi saya tak mau follower saya salah seorang daripadanya. Okay, thank you so much. Have a good night. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.